Berita menarik hari ini di asoka.com Sabtu 25 Desember. Satu kluster baharu COVID-19 berkaitan jangkitan di tempat kerja dilaporkan di Kota Kinabalu, membabitkan sebanyak 22 kes dikesan sehingga hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster Bahtera Kinabalu itu membabitkan kaki tangan kapal MV Orbit Petra, iaitu sebuah kapal luar pesisir. Katanya ia berpunca daripada seorang anak kapal yang menjadi kes indeks yang disahkan positif sebelum ini. Saringan seterusnya dalam kalangan rakan sekerja mendapati 21 lagi anak kapal didapati positif dan kini sedang diberikan rawatan sewajarnya. Beliau berkata jumlah itu termasuk 12 kes baharu yang dilaporkan berkaitan dengan kluster berkenaan pada hari ini. Sementara itu masih diberkata Sabah mencatat angka baharu COVID-19 yang lebih rendah hari ini dengan 127 kes, turun 41 kes berbanding semalam. Sementara itu, Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Sepitang menuntut kerusi Parlimen Sepitang ditandingi oleh UMNO BN pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ketua Pemuda UMNO bahagian Sepitang, Sanim Yasin berkata, kerusi Parlimen Sepitang adalah kerusi tradisi UMNO BN. Menurutnya, ahli Parlimen Sepitang, Yamani Hafiz Musa memenangi kerusi itu atas tiket UMNO pada PRU ke-14. Menurutnya, Yamani Hafiz kemudiannya keluar dari UMNO dan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Justru adalah wajar dan harus kerusi Parlimen Sepitang ditandingi oleh UMNO pada pilihan raya akan datang, memandangkan kerusi itu telah dibawa lari oleh Hafiz. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program kayuhan penutup tirai 2021 di perkarangan Masjid Iman Haji Awang Hashim Pekan Sepitang hari ini. Sani berkata Sepitang merupakan kerusi tradisi UMNO yang mana pada PRU 13 kerusi ini dimenangi oleh Datuk Sabawi Ahmad atas tiket UMNO. Menurutnya lagi, UMNO juga telah banyak berjasa kepada penduduk Sepitang selain turut menyumbang kepada pembangunan yang kini dinikmati oleh rakyat dalam kawasan Parlimen Sepitang. Terdahulu semasa menyempurnakan kayuhan penutup tirai tahun 2021, Sani yang juga pemimpin pembangunan masyarakat berkata pihaknya sentiasa menyokong dan memberi kerjasama sepenuhnya aktiviti yang akan dilaksanakan oleh persatuan-persatuan dan NGO kawasan Sepitang. Manakala Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menafikan organ dalaman jenazah seorang warga Indonesia yang meninggal dunia di negeri ini awal bulan ini diambil ketika bedah siasat sebelum mayat dihantar pulang ke negara berkenaan. Pengarahnya Datuk Dr. Ros Nanimudin berkata tiada organ pesakit yang diambil seperti yang didakwa dalam berita yang disiarkan sebuah stesen televisyen negara itu dan disebarkan melalui laman YouTube sejak kemarin. Beliau menjelaskan jenazah pesakit yang bernama Saidiman Hamal 38 tahun yang berasal dari Indonesia itu dijumpai mati di atas kapal pada 1 Desember lalu sebelum mayatnya dibawa ke Hospital Queen Elizabeth untuk bedah siasat. Katanya bedah siasat dilakukan pada 7 Desember lalu atas arahan pihak polis dan ia adalah prosedur yang ditetapkan bagi semua kes kematian yang dibawa ke hospital atau brought in dead. Pihak hospital dimaklumkan oleh pihak polis bahawa pesakit ini tidak mempunyai waris terdekat di Malaysia. Walau bagaimanapun, pihak polis berjaya mengesan beberapa orang yang mengaku saudara kepada pesakit dan mereka juga kenal dengan waris terdekat di Indonesia. Salah satu saudara tersebut telah melakukan pengecaman mayat sebelum mayat dibedah siasat. Tambahnya lagi, pegawai perubatan forensik yang mengendalikan bedah siasat telah menerangkan kepada saudara pesakit terbabit bahawa beberapa sampel tisu kecil dari organ akan diambil untuk dibawa ke makmal untuk menentukan punca kematian. Tambahnya tiada organ pesakit yang telah diambil seperti mana yang didakwa dalam berita dan semua organ telah dikembalikan bersama mayat. Setiap sampel yang diambil adalah berukuran dalam lingkungan 1 inci kali 1 inci. Pegawai perubatan tersebut juga telah menerangkan keputusan bedah siasat kepada saudara pesakit. Beliau faham dengan penerangan yang telah diberikan dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada waris terdekat pesakit di Indonesia. Punca kematian adalah jangkitan paru-paru dengan sakit jantung. Jelasnya pihak majikan kemudian menguruskan untuk membawa jenazah kembali ke negara asal dan mayat pesakit diberikan kepada saudara pesakit dan syarikat pengurusan jenazah 3M pada 17 Desember lalu.
Katanya jenazah juga dibawa ke masjid untuk dimandikan dan dikafankan sebelum dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan selamat tiba di Indonesia pada 20 Desember lalu. Sebelum ini tular satu video mengenai berita dari Indonesia bertajuk jenazah TKI dipulangkan dari Malaysia tanpa organ tubuh, berkaitan jenazah seorang lelaki warga Indonesia yang didakwa diambil organnya sebelum dihantar pulang ke negara itu. Biarpun baru diserbu 2 hari lalu, sebuah pusat hiburan di Jalan Penampang Baru ternyata masih berdegil apabila sekali lagi diserbu awal pagi tadi. Dalam serbuan Ops Bersepadu Pencegahan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang, jam 1 pagi itu seramai 33 pengunjung dan pemilik premis dikenakan kompaun selepas melanggar prosedur operasi standard fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, sebelum serbuan dijalankan seramai 13 pegawai dan 51 anggota menjalankan operasi bersepadu pencegahan jenayah di sekitar daerah Penampang dan Putatan. Katanya operasi berkenaan dipecahkan dalam beberapa pasukan yang melakukan rondaan cegah jenayah dan sekatan jalan raya. Ketika penugasan, beberapa premis diperiksa di kawasan daerah ini, termasuk pusat hiburan berkenaan yang beroperasi meskipun masih tidak dibenarkan lagi. Ketika pemeriksaan, pasukan operasi mendapati muzik sedang dimainkan dan pengunjung leka berhibur tanpa mengamalkan penjarakan fizikal. Muhammad Haris berkata pasukan polis menjalankan penguatkuasaan dengan mengeluarkan kompaun kepada 33 pengunjung dan pemilik premis berkenaan. Pasukan polis juga turut merampas beberapa peralatan muzik di premis pusat hiburan berkenaan. Serbuan ini adalah kali kedua selepas ramai 82 individu di kompaun kerana gagal mematuhi SOP PPN fasa 4 pada Khamis lalu. Mengulas mengenai operasi bersepadu itu, beliau berkata pihaknya turut mengeluarkan 35 keping saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Katanya operasi ini dijalankan bagi mengekalkan pematuhan SOP PPN fasa 4 di kawasan tumpuan orang ramai berkumpul, termasuk di kawasan kampung di daerah ini dan Putatan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang wanita warga Cina parah melecur di kepala hingga ke bahagian kaki selepas dapur gas rumahnya di kondominium mewah di Jalan Kobusak Penampang meletup hari ini. Dalam kejadian jam 12 tengah hari itu, mangsa berusia 25 tahun terbabit dikatakan sedang melakukan kerja-kerja masak sebelum dapur gas tiba-tiba meletup. Pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Penampang Jamaluddin Husin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.04 tengah hari. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa berada dalam keadaan sedar namun mengalami kecederaan melecur tahap 2 daripada kepala hingga ke bahagian kaki. Mangsa terus diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke zon merah Hospital Queen Elizabeth II untuk rawatan selanjutnya. Jamaluddin berkata operasi berjaya dikawal pada jam 12.30 tengah hari bagi memastikan tiada lagi punca api yang boleh mencetuskan kebakaran semula. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.